Terima kasih Datuk Yang di-Pertua mengizinkan saya untuk turun membahaskan dan menjunjung kasih kitab ucapan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Pertama sekali, saya ingin membangkitkan satu isu mengenai pengumuman rasmi High Speed Broadband HSBB Telekom Malaysia yang berada pada 24 hari bulan Mac 2010 di dataran Merdeka. Saya memang faham projek HSBB yang bernilai 11.3 bilion ringgit Malaysia yang dimeterai pada September 2008 adalah usaha awam swasta antara Telekom Malaysia dan kerajaan. Ini memang satu usaha yang baik untuk membangunkan perkhidmatan jalur lebar berkelajuan tinggi dan membolehkan rakyat menikmati aplikasi internet dengan kelajuan lebih daripada 10 megabit. Soalan saya ialah, di bawah konsep Satu Malaysia ini, mengapa dalam pengumuman rasmi ini tandas yang disediakan untuk Perdana Menteri PM yang begitu canggih dan mewah sekali, sebaliknya tandas awam yang disediakan untuk orang umum bukan sahaja kecil, panas busuk dan tiada bekalan air. Di sini saya tunjuk satu gambar perbezaannya Perdana Menteri dan orang awam. Saya harap poster ini boleh memperingatkan Perdana Menteri PM kita tandas VIP yang bereka bentuk 5 bintang yang digunakan oleh beliau pada hari itu. Gambar kecil adakah tandas awam? Cuba bandingkan kedua-dua tandas ini. Soalan saya ringkas sekali, berapakah kos yang terlibat dalam pembinaan tandas yang berhawa ringan ini? Mengapa tandas awam yang disediakan untuk orang awam tidak ada bekalan air, perairan udara dan tidak ada pembersihan? Saya minta kerajaan senaraikan dari tahun 2000 sehingga bulan ini ahli-ahli kabinet yang menggunakan helikopter tentera untuk menjalankan kerja rasmi, senaraikan kos yang terlibat, jenis helikopter yang guna, tarikh dan tempat bertolak dan destinasinya. Tuan Yang di-Pertua, saya telah menemui beberapa kes di kawasan saya. Terdapat beberapa orang ibu bapa berkaum Cina menghadapi masalah semasa mereka mencetakkan nama Cina anak-anak mereka di atas sijil kelahiran. Apabila mereka cuba, Bukan bendera bangun. Ya. Adakah YB Bakri bersetuju bahawa kerajaan harus beritahu berapa jumlah kos launching HSBB, bukan saja kos tandas tu tapi jumlah kos, dan dibiayai oleh Telekom ataupun dibiayai oleh kerajaan, dan siapa biayai? Terima kasih. ya. Di sini saya nak sambung ialah, apabila mereka cuba memohon pasport untuk anak mereka, pegawai-pegawai imigresen tolak permohonan mereka atas alasan sijil kelahiran tidak boleh diconteng. Saya ingin minta penjelasan dari kerajaan. Adakah kerajaan boleh mempertimbangkan supaya menyediakan satu ruang sijil kelahiran supaya ibu bapa kaum Cina boleh memberikan nama kepada bayi mereka dalam tulisan huruf bahasa Cina? Tuan Yang di-Pertua, di sini saya ingin menyentuh tentang tempoh masa yang diperlukan oleh Kementerian menjawab soalan secara lisan dan bertulis yang dikemukakan oleh ahli-ahli parlimen. Untuk makluman, Parlimen UK hanya mengambil masa
3 hari untuk menyiapkan jawapan soalan lisan dan 1 minggu untuk jawapan bertulis. Ahli-ahli parlimen hanya perlu mengemukakan soalan lisan 3 hari sebelum diberikan jawapan. Sistem parlimen kita sekarang perlukan soalan bertulis dan lisan diserahkan 3 minggu sebelum sidang berlangsung. Bagi jawapan bertulis pula benar diterima selepas 3 bulan. Parlimen UK boleh melakukan dalam masa 3 hari berbandingkan dengan 3 bulan yang diamalkan oleh parlimen kita. Adakah ini memenuhi kehendak KPI yang dimasukkan oleh kementerian? Apakah rasional untuk ambil masa yang begitu panjang untuk menyiapkan jawapan? Adakah kerajaan mempunyai inisiatif untuk memperbaiki isu ini? Tuan Yang di-Pertua, dari jawapan yang diberikan oleh pihak urusan parlimen pada akhir tahun lepas, dimaklumkan bahawa setiap komputer touchscreen yang berada di depan meja kita ini berharga RM11,233. Keyboard, mouse dan pemegangnya berharga RM320. Dan 80G hard disk pula berharga RM363. Saya minta pihak urusan parlimen senaraikan spesifikasi dan jenama komputer dan kelengkapannya secara teliti dan senaraikan juga nama syarikat pemekah. Nato Yang di-Pertua, sebahagian besar rakan-rakan saya di Dewan Yang Mulia ini bukanlah berasal dari Selangor dan Kuala Lumpur, sentiasa menghadapi masalah untuk membawa balik buku dan dokumen parlimen yang beratnya berpuluh-puluh ke kawasan masing-masing setiap tahun. Adakah pihak pengurusan parlimen akan mengimplikasikan supaya buku-buku jawapan lisan, jawapan bertulis dan jawapan buku laporan jawatan kuasa termasuk bajet dan sebagainya dibekalkan dalam bentuk elektronik, sama ada dalam bentuk CD ataupun menerbitkan di laman web parlimen?